Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan bentangkan satu kajian yang bertajuk Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran secara dalam talian bagi kursus wacana penulisan dalam kalangan siswa guru. Kajian ini saya laksanakan bersama dengan 4 orang rakan yang lain iaitu Dr. Lee Lehong, Dr. Muhammad Jin Hamzah, Puan Lai Guek Poh dan Cik Idham Ismail. Kami semua dari IPG Kampus Al-Muhaz Kuala Lumpur. Baiklah, untuk pembentangan pada hari ini saya akan fokuskan kandungan perbincangan kita pada 6 bahagian, iaitu bahagian pertama yang melibatkan pengenalan yang merangkumi latar belakang, penyataan masalah dan tinjauan literatur. Kemudian pada bahagian kedua saya akan fokuskan kepada tujuan kajian yang melibatkan objektif kajian dan persoalan kajian. Bahagian ketiga saya akan kemukakan bahagian metodologi, iaitu yang melibatkan reka bentuk, instrumen, kesan dan kepercayaan serta model gabungan dengan tujuan pedagogi oleh Bosch. Kemudian pada bahagian keempat saya akan fokuskan kepada analisis data melibatkan sampel kajian dan demografi. Bahagian kelima saya akan fokuskan pada dapatan kajian yang meliputi perbincangan terhadap 3 objektif dan 4 persoalan kajian. Manakala bahagian terakhir penutup saya akan membuat rumusan dan cadangan bagi kajian ini. Baiklah, kita pergi pada bahagian yang pertama, pengenalan. Jadi kes COVID pertama di Malaysia berlaku pada 23 Januari 2020. Di mana membabitkan 3 orang warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura. Ini dilaporkan akhbar berita harian pada 26 April 2020. Lanjutan daripada kes ini, kerajaan telah mengambil tindakan pantas dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bermula pada 18 Mac 2020. Dan pelaksanaan PKP ini kita tahu berbeza mengikut peringkat dan berdasarkan kepada peningkatan atau penurunan kes di sesuatu lokasi yang berkenaan. Jadi apa yang menjadi masalah di sini? Dalam PKP ini terdapat 6 arahan telah dikemukakan oleh kerajaan, tetapi dalam arahan kelima jelas penutupan ke semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Kita IPG juga termasuk dalam IPT, maka juga ditutup. Semua kuliah aktiviti dan ditangguhkan dan PDP dilaksanakan secara dalam talian, sama ada secara segera atau tidak segera. Kemudian apa yang jadi isu kepada pelaksanaan PDP secara dalam talian ini, kekangan utamanya adalah pencapaian internet yang melibatkan pelajar maupun pensyarah. Kerana apa? Mereka masih belum bersedia. Kes ini berlaku dengan secara mendadak, dilaporkan oleh Bernama 2020. Untuk itu, kami telah melaksanakan satu kajian untuk meninjau pelaksanaan PDP dalam kalangan siswa guru yang membabitkan kursus wacana penulisan, dan fokus kajian kami kepada 3 aspek, iaitu pelaksanaan PDP, pentafsiran kerja kursus dan emosi siswa guru. Kita pergi pada bahagian seterusnya, kajian literatur. Kajian literatur yang lalu menunjukkan bahawa dalam aspek sokongan, siswa guru perlu dibantu khususnya dalam program pendidikan kesihatan, sokongan keluarga dan program mentoring untuk meningkatkan kesedaran mental mereka tentang kepentingan kesihatan dalam proses pembelajaran di IPT. Kemudian yang kedua, capaian internet. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan atas talian atau dalam talian adalah menyeronokkan sekiranya dilaksanakan dan dalam keadaan capaian internet yang baik. Seterusnya lagi, aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Apa dia? Aplikasi yang digunakan Telegram, Google Classroom, WhatsApp dan sebagainya. Terdapat juga penggunaan media sosial, e-learning, video streaming dan YouTube. Ini dilaporkan oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Sifat kendiri pelajar. Kita lihat sifat kendiri pelajar sangat memainkan peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan pembelajaran, khususnya secara dalam talian ini. So, untuk itu, kita lihat pada tumpuan kajian kami. Kajian ini dilaksanakan untuk melihat kepada pelaksanaan PDP bagi kursus wacana penulisan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Fokus kajian sebagaimana disebutkan dalam 3 aspek, pembelajaran, pentafsiran kerja khusus, kesihatan dan emosi. Okey, kemudian kita lihat 3 objektif yang telah saya kemukakan, iaitu meninjau pelaksanaan PDP secara dalam talian, mengenal pasti masalah utama dan mengenal pasti keadaan emosi siswa guru. Daripada 3 objektif tersebut, 4 persoalan telah kami bangunkan, iaitu yang pertama, apakah perisian utama yang digunakan? Kedua, apakah tahap pembelajaran dan masalah utama? Ketiga, apakah perspektif siswa guru terhadap pentafsiran kerja khusus? Dan keempat, bagaimanakah keadaan emosi siswa guru ketika mengikuti pembelajaran secara dalam talian? Bahagian berikutnya, metodologi kajian.
Untuk metodologi ini, kami dalam dari segi pelaksanaan kajian, kami telah menggunakan pendekatan mixed method dengan melakukan kajian tinjauan. So, untuk melaksanakan kajian tinjauan ini, kami telah membangunkan satu instrumen yang melibatkan 4 bahagian, iaitu demografi responden, pengajaran dan pengajaran, pentaksaan kerja khusus dan emosi. Siswa guru akan menjawab dengan menggunakan skala Likert, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Kesan dan kebolehpercayaan, dari segi kesan dan kebolehpercayaan instrumen ini, kami telah merujuk kepada 3 orang pakar, seorang ketua jabatan dan 2 orang pensyarah yang mengajar kursus wacana penulisan, dan kami telah uji kepada 10 orang siswa guru. Dan hasil daripada ujian rintis ini, reliability instrumen adalah pada 0.738 yang melibatkan 26 item, dan 0.738 ini membolehkan 26 item ini diterima untuk tujuan kajian. Kemudian kita lihat pada model gabungan. Kami menjalankan kajian ini dengan berdasarkan model gabungan tujuan pedagogi oleh BOT, yang mana ada 6 modul di dalam model ini, iaitu kandungan, dialektik atau soal jawab, refleksi, pembelajaran kolaboratif, penilaian, sokongan sosial dan emosi. Okey, so dapatan kajian. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan ini, analisis data menunjukkan, kalau kita lihat sini sampel kajian, 96 orang pelajar lelaki, manakala 172 orang adalah perempuan. Jadi kalau kita lihat pecahan, ini pecahan mereka mengikut bidang pengajian masing-masing. Kemudian kita pergi pada persoalan 1. Apakah perisian utama yang digunakan oleh siswa guru? So dalam rajah ini kita lihat perisian utama yang digunakan adalah aplikasi WhatsApp, 265 orang atau 98.9%. Diikuti oleh Google Meet dan Google Classroom. Jadi jelas aplikasi WhatsApp merupakan perisian utama. Kemudian yang kedua, apakah tahap pembelajaran dan masalah utama yang dihadapi oleh siswa guru? So kalau kita lihat data yang ada di sini, tahap pembelajaran berada pada 3.90 minnya, dan ini berada pada tahap sederhana tinggi. Dan tuan-tuan boleh lihatlah di sini. Kemudian kalau mengikut bidang perusahaan, inilah setiap bidang perusahaan serta tahap pembelajaran bagi setiap bidang tersebut. Kemudian masalah utama. So berdasarkan analisis item yang telah kami laksanakan, B4 dan B5, item B4, B5. B4 tidak membebankan, berada pada tahap sederhana tinggi. B5 kemudahan akses internet untuk tujuan pembelajaran, tidak menghadapi sebarang masalah. Jadi kalau kita lihat item ini adalah item negatif. Jadi ini menunjukkan maksud yang sebaliknya. Apa dia? Mereka berasa PDP secara atas talian adalah membebankan, dan mereka juga menghadapi masalah rangkaian internet. Hasil daripada temubual juga menunjukkan begitu. Okey, temubual bersama siswa guru, masalah utama adalah rangkaian internet. Tengah elok-elok, tiba-tiba line terputus. Nak masuk balik pula punyalah susahnya. Ini respon yang diberikan oleh siswa guru. Kemudian yang ketiga, perspektif siswa guru terhadap pentaksiran kerja khusus. So berdasarkan item yang ada di sini, pentaksiran kerja khusus kita lihat, pensyarah tidak terrigid dengan tarikh pengantaran, 3 tugasannya diberikan mencakupi semua hasil pembelajaran khusus. Jadi bermakna mereka tidak menghadapi isu dari segi pentaksiran kerja khusus. Dan data secara kualitatif juga menunjukkan, alhamdulillah, setakat ini pensyarah okey. Mereka faham masalah yang kami hadapi, boleh dibawa berbincang jika ada masalah. Jadi tidak ada isulah dari segi pentaksiran kerja khusus. Kemudian yang keempat, bagaimanakah keadaan emosi siswa guru ketika PKP ini? Kita lihat item-item ini, di satu, mendapat maklumat rakan-rakan, sokongan moral daripada keluarga pensyarah, pensyarah sering bertanya, tidak menekan mereka, ada tempat mengadu dan sebagainya. Jadi berdasarkan item-item ini jelas bahawa mereka, emosi mereka berada dalam keadaan normal, tiada masalah kerana mereka mendapat sokongan daripada orang yang berada di sekitar mereka. Dan hasil daripada temuan data kualitatif, siswa guru mengatakan, alhamdulillah, saya rasa okey aja, tak ada masalah sangatlah dari segi emosi ini. Kemudian siswa guru lain, so far okey aja, tak ada masalah. Lagipun pensyarah banyak berikan nasihat dan panduan untuk belajar secara dalam talian ini. Jadi tidak ada isu dari segi emosi pada siswa guru. Rumusan dan cadangan. Rumusan, so kami merumuskan aplikasi WhatsApp merupakan perisian utama, disokong dengan Google Classroom dan Google Meet. Kemudian kita lihat PDP ini berada pada tahap sederhana tinggi. Mereka ada sedikit masalah dari segi rangkaian internet. Pensyarah juga sangat prihatin dan fleksibel dalam memberikan tarikh penghantaran tugasan, dan siswa guru juga mendapat sokongan moral daripada orang yang berada di sekitar mereka, pensyarah, ahli keluarga dan rakan-rakan. Badan cadangan. Kumpulan kami mencadangkan, iaitu apa dia? Pensyarah memaksimumkan penggunaan ketiga-tiga aplikasi, iaitu tadi WhatsApp, Google Classroom dan Google Meet. Kemudian
kaedah mempelbagaikan kaedah alternatif. Kita tahu pensyarah siswa guru menghadapi masalah internet, jadi pelbagaikan kaedah. Dan yang ketiga, siswa guru juga perlu dibantu untuk mendapatkan akses internet kerana mereka menghadapi masalah kewangan dan lokasi yang tidak sesuai. Dan pensyarah disarankan untuk mengelakkan memberi tugasan tambahan khususnya pada siswa guru kan ini akan membebankan mereka. Okey. So, itu saja dari saya dan kumpulan. Terima kasih.